Apa khabar semua? Kembali kita dalam video yang terbaru. Kali ini, minggu ini kita akan bandingkan di antara the all new Pro 2 Alza 2022 versi AV iaitu spek yang paling tinggi dan juga Pro 2 Aros 2021 spek AV juga yang paling tinggi. Okey. Jadinya yang perkara pertama yang kita nak ketengahkan di sini adalah kenapa kita nak bandingkan kedua-dua model ini, kerana ianya adalah model yang menawarkan 7 tempat duduk, alright, daripada Pro 2. Jadi bagi anda yang masih lagi belum subscribe channel kami, bolehlah berbuat sedemikian, tak perlu bayar apa-apa pun, free je, alright, tanda support, tanda sokongan pada channel kami. Okey. Perkara pertama yang kita nak bandingkan di sini adalah dari segi costing. Alright. Perkara yang pertama, kalau kita tengok kedua-dua modelnya menawarkan 7 tempat duduk, juga dalam perbandingan kali ini adalah model AV iaitu spek yang paling tinggi. So kedua-duanya adalah datang dari segmen B, right? Tetapi Alza adalah MPV, Aros pula adalah SUV. Dari segi harga, tidak tinggi mana ataupun jauh jurang perbezaannya, iaitu Aros sedikit mahal daripada Alza dalam lingkungan RM2,400 bagi harga on the road di Semenanjung, Malaysia. Dari segi road tax tiada beza, kedua-duanya dalam RM90. Yang seterusnya dari segi perbezaan monthly installment, di sini contoh yang kita guna pakai adalah kosong deposit, 9 tahun loan dan juga 3.0% interest. So secara approximate, secara anggarannya, Aros sedikit mahal, walaupun tadi harga keseluruhan beza hampir RM2,400, tetapi dari segi ansuran bulanannya bagi contoh ini hanyalah lebih kurang RM28 sahaja, mahal lebih sedikit daripada Pro 2 Alza. Sekarang kita tengok pula kepada estimated routine maintenance cost dia. So dalam tahun pertama, kalau dapat lihat di sini, walaupun Alza sedikit lebih murah harganya keseluruhannya daripada Aros, namun maintenance sedikit lebih tinggi, iaitu RM126 bagi tahun pertama. Tapi kalau kita kira secara 5 tahun, alright, maintenance cost anggarannya, di sini kita dapat lihat bahawa Alza sedikit saja lebih mahal, iaitu RM84 berbanding Aros. Alright, mahal sedikit tapi tak signifikan kalau kita tengok dari tahun yang pertama hingga ke tahun yang kelima. So harap ini sedikit banyak dapat membantu anda semua di sana. Dari segi waranti, kedua-duanya datang dengan 5 tahun waranti ataupun 150,000 km perbatuan yang mana terdahulu. Seterusnya kita lihat dari segi engine dan transmission. Kedua secara kasarnya kita dapat lihat Pro 2 Alza sedikit ke depan, ada sedikit advantage, namun tak terlalu menonjol. Okey, dari segi horsepower, dari segi torque-nya. Tapi yang saya nak highlightkan di sini adalah dua perkara, iaitu dari segi gearbox-nya, iaitu Pro 2 Alza menggunakan gearbox DCVT automatic transmission terbaru berbanding 4-speed automatic transmission yang digunakan Pro 2 Aros, yang boleh dikatakan teknologi lama. Dan yang keduanya adalah Alza kini menggunakan front wheel drive berbanding kalau dahulu rear wheel drive. So Aros juga menggunakan rear wheel drive. Alright, so di sini sedikit sebanyak perbezaan dari segi engine dan transmission. Seterusnya kita tengok dari segi dimensi. Secara keseluruhannya Pro 2 Alza lebih ringan, lebih rendah ground clearance-nya, sedikit lebih lebar, dan juga dia punya wheelbase-nya lebih panjang berbanding Aros. Dan kalau tengok pada Aros pula, ianya lebih tinggi dari segi ground clearance-nya, slightly longer, panjang sedikit berbanding Pro 2 Alza, dan kalau kita tengok lebih sedikit berat. Alright,
Tapi kalau ikutkan Alza, kerana memang ringan berbanding arus dan juga of course berbanding another 7-seater unit from Proton, iaitu Pro 2 Exora. Alright. Seterusnya kita tengok dari segi luggage capacity. Pro 2 Alza yang baru ini mempunyai luggage capacity sedikit lebih kecil berbanding Pro 2 Arus. Jadinya kalau anda adalah ingin menggunakan kenderaan ini untuk transport barang, untuk perniagaan dan sebagainya, saya lebih recommend kepada Arus kerana suspensionnya, kerana ketinggiannya, ground clearance dan juga dia punya luggage capacity. Namun tak bermaksud Pro 2 Alza tidak mempunyai space yang besar, cukup memadai untuk a small family. Okay. Seterusnya kita tengok dari segi tires dan rim. Secara kasarnya dapat lihat Arus pakai rim yang lebih besar, iaitu rim 17 inci berbanding Pro 2 Alza yang hanya menggunakan rim 16 inci. Namun yang saya suka sangat di sini di antara kedua-dua model ini adalah kedua-duanya didatangi dengan full size spare tire and rim, bukan lagi spare tire olok-olok yang nipis kecil tu ya. Kemudian kita tengok pula pada estimated fuel consumption dan tank capacity. So secara kasarnya di Pro 2 menawarkan Pro 2 Alza dengan penggunaan minyak yang lebih jimat berbanding Pro 2 Arus, iaitu hanya menggunakan 4.5 liter untuk 100 km berbanding Arus yang memakan sebanyak 64 liter bagi 100 km. Dari segi tank capacity pula Arus menang di sini dengan 45 liter, iaitu 3 liter lebih besar berbanding Pro 2 Alza. Dari segi steering system dan adjustment capabilities, yang sini secara kasarnya standard daripada Pro 2 adalah electric power steering and tilt function. Maksudnya steering adjustment tu kita tak boleh tarik ke depan rapat ke dada pemandu. Ianya hanya boleh diangkat atas dan ke bawah. So di sini saya rasa agak sedikit saja kecewa, sebab kalau saya nak bandingkan dengan model lebih pesaingnya, boleh kata pesaing juga ya, Mitsubishi Xpander, ianya didatangi dengan telescopic steering. So kita boleh adjust to the max, to our comfort, untuk keselesaan maksimum. Kemudian kita tengok daripada segi turning radius, di antara kedua-dua model ini, Arus dan juga Alza lebih bagus, lebih mudah untuk kita ambil contohnya U-turn, sebab dia punya turning radiusnya lebih kecil berbanding Arus. Alright, so di sini sedikit advantage kepada Alza. Kemudian kita tengok juga dari segi seat material, sedikit perbezaan iaitu dari segi material, iaitu Alza didatangi dengan two-tone semi leather seats berbanding full leather seat daripada Arus. Tapi advantage besar pada Alza berbanding Arus di sini adalah adjustable and versatile seat adjustment. So di sini Pro 2 menawarkan fungsi rest mode, fungsi flexi mode, dan saya rasa ianya agak sangat sesuai untuk keluarga, especially kalau anda nak bawa keluarga pergi piknik, long distance journey, and then kalau contoh tengok flexi mode, ada anak kita tiba-tiba patah kaki dan kena luruskan bila naik kereta. So these are perkara yang memudahkan passenger kita. So bagi saya advantage besar untuk Alza dari segi ini. Kemudian kita tengok dari segi assist system and convenience highlight. Kedua-dua model ini didatangi dengan pelbagai assist system, tapi yang saya nak highlightkan di sini adalah advantage kepada Pro 2 Alza, kerana pertama, dia didatangi dengan electronic parking brake, adaptive cruise control, blind spot monitor dan juga 360 panoramic monitor. Alright, all pre-installed by Pro 2, semuanya dah install di situ, datang bagi model AV sahaja. Namun ini adalah perkara yang tiada atau fungsi yang tiada pada Arus. Okey. Kemudian kita tengok dari segi safety features, kedua-duanya setanding hebat.
didatangi dengan 6 airbags front, side and curtain. I think this is something that Pearl 2 is really good at right now. Alright, in making sure dalam memastikan semua kenderaan-kenderaan, especially kenderaan keluarga 7-seater, didatangi dengan fungsi keselamatan yang up to date. Okay, ada ASA, traction control, ISOFIX, and didatangi dengan 5-star rating for Asian NCAP. Kemudian kita tengok dari segi summary. So secara keseluruhan, seperti mungkin anda dah dapat sedikit idea, yang ada lebih advantage kepada Pro 2 Alza berbanding Arus. Alright, so secara keseluruhannya advantage memang pada Pro 2 Alza, namun tak banyak. Alright, sedikit saja. So bagi anda yang masih consider saya ada budget dalam 70,000, 80,000, yang mana patut saya beli? So these are my perception or my opinion about this. Alright, pendapat saya, bagi kalau anda beli Pro 2 Alza, sangat bagus kerana excellent safety features. Dia ada assist system yang bagus seperti adaptive cruise control, sangat selesa kalau anda selalu long distance. And then ada 360 panoramic monitor nak parking kat tempat sempit, especially Alza kali ini lebih lebar, lebih lebar berbanding model lama, dan juga lebih lebar berbanding Arus. Low ground clearance, especially anak-anak masih kecil lagi, umur 3-4 tahun, nak panjat kereta sangat senang macam naik kereta biasa saja, walaupun ianya adalah MPV. Begitu juga bagi orang tua, mudah untuk keluar masuk kereta. Ada versatile seat adjustment seperti mana yang saya tunjuk sebelum ini. Alright, bukan saja anak patah kaki dan sebagainya. Contohnya isteri baru bersalin pun senang, kita nak bawa daripada hospital balik ke rumah. Alright, sangat selesa. Okay, dan comfort drive. Kali ni bila saya dah test drive Alza ni, saya dapat rasa dia punya comfort level tu lebih berbanding Arus. Dia punya suspension dia dan sebagainya. So saya rasa dia lebih pada family car. Alright, lagipun ianya adalah MPV. Dan of course advantage pada wider, walaupun ianya B segment MPV, tapi kalau kita tengok depan-depan di atas jalan raya, kita akan nampak ianya nampak macam lebih premium, lebih lebar, lebih besar, walaupun ianya hanyalah B segment MPV. Bagaimana pula dengan Arus? Kenapa anda perlu beli Arus? Alright, pertama, ciri-ciri keselamatan yang sangat bagus. Datang juga dengan full leather seats, bagi mereka yang tak suka fabric leather dan sebagainya. Arus ada advantage di sini. High ground clearance, so bagi anda yang ingin menggunakan kenderaan ini untuk transport barang yang banyak secara kerap dan memerlukan kenderaan mempunyai sistem suspensi yang bagus, ketinggian yang bagus, so this is one of the advantage of Arus. Dan juga of course Malaysia selalu ada banjir kilat dan sebagainya. Mungkin Arus dapat mengharungi banjir-banjir kecil dengan lebih bagus, dengan lebih yakin berbanding Alza. Juga ianya datang dengan luggage space yang lebih besar, dan kita tengok ianya lebih panjang berbanding Alza. Seterusnya kita tengok pula kepada reason kenapa tak beli Alza. Yang pertamanya Alza. Yang pertamanya, dia dah bagi kita semi leather seat sahaja. Yang keduanya very minor, tapi saya nak highlightkan juga finishing dia mungkin boleh improve, and begitu juga dengan use of space. Contohnya di bahagian dashboard, di bahagian aircon adjustment, dia punya area tu besar tetapi kosong, so it's quite a waste of space. So maybe I don't know, maybe in 1 year, 1.5 years to 2 years, mungkin dalam 2 tahun lagi anggaran akan ada model facelift ataupun MC minor change yang mungkin Pro 2 will do something, akan buat sesuatu pada ruang tersebut. So bagi anda yang mungkin tak tergesa-gesa, mungkin baru je beli contohnya Pro 2 Arus tahun lepas atau tahun ini ingin menukar kepada Alza, mungkin boleh tunggu sehingga model facelift ataupun minor change. Okay.
Bagaimana pula dengan arus? Bagi saya it lack of latest drive assist feature. Tak ada auto cruise. Bagi saya auto cruise sangat-sangat important, dan arus adalah sebuah kenderaan yang panjang, SUV, dan untuk ada function 360 panoramic monitor is a must have. Okay. Dan juga dari segi seats features, arus dia punya third row tak boleh fold flat, jadi kita tak boleh macam baring ataupun adjust macam sofa compact berbanding dengan Alza. So di sini Alza ada banyak advantage. Okey. Jadinya itu saja untuk video kita kali ini. Harap sedikit sebanyak dapat memberi input yang berguna. Jadinya jika anda masih lagi belum subscribe channel kami, boleh klik subscribe. Tak perlu bayar apa-apa pun, just klik saja atas tanda sokongan. Sekian, terima kasih dan tunggu untuk video-video kami pada masa yang akan datang.